Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita selesai membaca suratul Fatihah, ayatul kursi dan juga 3 kul sebanyak 3 kali. Semuanya cukup 5 jari kita. Al-Fatihah, ayatul kursi dan 3 kul sebanyak 3 kali. Kita cuba jadikan itu amalan setiap pagi. Kalaulah sebelum anak kita pergi sekolah, tak sempat kita nak baca Al-Quran, satu muka surat, sekurang-kurangnya sebelum mereka bertolak, sambil berdiri pun tak apa, selepas solat subuh baca 3 surah ini. Suratul Fatihah, ayatul kursi dan 3 surah lagi. Al-Fatihah lahumus syifa, Nabi kata ia ada kesembuhan, dan kita tahu Al-Fatihah adalah sebaik-baik surah, seagung-agung dan semula-mula surah di dalam Al-Quran. Manakala ayatul kursi ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang fadilatnya. Salah satunya adalah Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat fardu, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Dan fadilat yang lain tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Allah lindungi, bahkan jin dan syaitan tidak boleh nak mendekati. Kemudian 3 kul juga ada banyak hadis dan dalil berkenaan dengan kelebihan 3 kul. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dihormati, antaranya Nabi SAW bersabda, bacalah kamu. Nabi ulang 3 kali kepada seorang sahabat, bacalah. Lepas tu sahabat kata, aku tidak tahu nak baca apa. Bacalah. Lepas tu sahabat Nabi kata, aku tidak tahu. Kemudian Nabi ulang 3 kali, bacalah. Bacalah kul huwallah dan al-mu'awwizatain, iaitu kul a'udzu bil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, kerana ia akan mencukupkan bagimu segala sesuatu. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, maka Allah akan melindungimu daripada segala sesuatu. Allah akan berikan kita kecukupan. Allah akan berikan kita perlindungan. Dan itulah yang kita perlukan sehari-hari kita. Subhanallah. Kalau bukan luar yang mencukupkan kita, dalam yang mencukupkan kita. Kalau bukan harta yang mencukupkan kita, tapi rasa syukur yang mencukupkan kita. Kita rasa boleh terima seadanya. Kalau sebelum ini kita mungkin tak puas hati tu, tak puas hati ni, menyebabkan kita rasa hidup kita kekurangan. Kita rasa suami kita penuh kekurangan, anak kita banyak kekurangan, kawan-kawan kita banyak kekurangan. Kita rasa surrounding kita tak best. Tetapi apabila Allah berikan rasa kecukupan, mari rasa bersyukur. Kita tengok kehidupan orang lain yang jauh lebih menderita daripada kita, lebih sempit daripada kita, lebih susah, lebih miskin. Kita sakit, kita rasa tak cukup sebab kita tak boleh buat itu ini berbanding orang yang sihat. Tapi bila Allah berikan kita rasa cukup, alhamdulillah, walaupun aku sakit begini, tapi aku masih mampu begini. Kerana ada orang yang sakit lebih dahsyat, lebih berat. Kalau sahabat kita di sana sampai cacat tubuh badan mereka, cacat asalnya sempurna, tak ada kedua kaki, cacat seluruh badan, ada yang buta mata dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita beramal dan istiqamah. Saya suka tengok tadi ada apa komen di IG, di TikTok, juga di IG. Ustazah, saya mula beramal dah. Kalau tuan-puan perasan, saya selalu berkongsi amalan yang mudah. Ada banyak amalan yang berat, yang susah dan fadilatnya hebat. Tetapi bagi orang awam, bahkan saya sendiri, apabila kita diberikan amalan yang mudah, amalan-amalan yang mana kita dah hafal, kita dah biasa, kita dah familiar daripada kecil, maka ia lebih mudah untuk beramal dan istiqamah. Betul atau tidak? Lebih mudah untuk kita istiqamah, lebih mudah untuk kita beramal. InsyaAllah sampai satu masa kalian boleh belajar dengan guru-guru yang lebih alim, yang lebih soleh, yang lebih siqah, yang lebih dipercayai daripada saya. Maka nanti naiklah level amalan tu. Jadi naik lagi amalan yang lebih banyak, lebih berat. Subhanallah. Kalau boleh, kita jangan pelekehkan mana-mana guru yang kita belajar. Jangan buat perbandingan. Hilang keberkatan dalam menuntut ilmu. Contoh, ada orang hijrah. Peringkat awal dia berhijrah, dia tertarik dengan ceramah-ceramah yang lucu, ceramah-ceramah yang ringan-ringan, ceramah-ceramah yang buat lawak. Start daripada tu, dia mula suka ceramah. Dia mula suka dengar kuliah-kuliah. Sebab apa? Sebelum tu dia memang tak sukalah, dia rasa boring ceramah. Lepas tu adalah penceramah yang buat lawak, lucu-lucu, menggembirakan hati. Lepas tu lama-lama dia naik level ilmu dia. Dia pergi lebih serius sikit. Tapi janganlah menghina pendakwah ataupun penceramah yang masih kekal dengan cara yang sama.
Janganlah pula kata, saya tak belajar dah dengan tu. Saya tak dengar ceramah dia. Mengarut. Gelak banyak. Mengarut. Cakap pun entahlah apa-apa. Bla 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 bla. Contoh. Lepas tu satu hari, dia naik lagi level yang lebih mendalam. Dia masuk grup-grup yang tertutup. Dia belajar lebih detail lagi. Dia mula pula merasakan guru dia yang level kedua tu kurang baik. Dia pula kata, ilmu dia tak mendalam. Sebenarnya ilmu ni luas lagi. Dia surface je. Dia asyik ulang yang sama je. Tak apalah, tak payah belajar. Ikut saya. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Semua pendakwah, semua penceramah, penyampai, selagi mana tidak bercampur dengan maksiat penyampaiannya, maka ia adalah baik. Ia adalah hikmah kebijaksanaan penceramah ataupun pendakwah. Sebab itu, apabila kita naik level-level ilmu tertentu, kumpulan tertentu, guru-guru tertentu, janganlah kita merendah-rendahkan guru yang sebelumnya kita pernah dapat manfaat. Kebanyakan orang hijrah, dia tak drastik. Pergi terus kelas yang level 3, level 4, tak. Sama kita belajar daripada kecil. Ramai yang mula tertarik dengan yang ringan, lepas tu pergi pada berat, lepas tu pergi kepada mendalam, lepas tu pergi kepada lebih detail lagi, teliti. Betul atau tidak? Subhanallah. Jadi, sekiranya kita dah mula berpindah ke level seterusnya, jangan lupa kita bermula daripada awal. Sebab itu bila ada ramai bentuk, macam-macam bentuk pendakwah, ia adalah warna-warni kepada dunia dakwah. Orang muda, dia sesuai dengan cara-cara penceramah pendakwah, gaya orang muda, cakap cara orang muda. Bukan semua orang belajar dalam bidang pengajian Islam. Bukan semua orang boleh terima ceramah saya. Bukan semua orang. Sebab itu, kalau ada penceramah perempuan, contoh ada 20-30, kita tak perlu buat perbandingan pun. Saya suka Ustazah ni. Ustazah Asma tu macam kasar lah. Ustazah Asma tu macam, saya suka Ustazah Asma. Ustazah tu bla bla bla. Jangan buat perbandingan. Bila kita mula buat perbandingan ilmu, pendakwah, penceramah dengan niat yang tidak baik. Kalau buat perbandingan sekadar, bagi saya Ustazah ni gini-gini, pendapat yang positif, okey. Tapi kalau sekadar sampai menghina, merendahkan, sampai memburuk-burukkan, maka ilmu kita pun tak berkan, apa yang kita cakap pun wallahualam takut campur maksiat. Hari ini pengikut masing-masing hilang adab dan akhlak kerana dia follow ilmuwan tertentu, dia menghina ilmuwan lain. Dia follow ulama tertentu, dia hina ulama lain. Dia meninggi dan memuliakan ulama tertentu, maka dia merendah-rendahkan ulama yang lain. Terutamanya tak sama kumpulan dengan dia. Tak sama grup, tak sama geng, tak sama fikrah dengan dia. Takut kita tengok hari ni, hinaan, cacian, makian sesama umat Islam bukan berlapik. Kasar sangat. Kasar sangat. Maki hamun yang jelas. Bahkan orang perempuan sendiri pun. Semalam saya tengok ada satu isu orang bergaduh. Padahal isu tu bukan isu besar. Bukan isu yang melibatkan dasar agama. Isu biasa, isu semasa, isu viral, isu adalah yang ni rasa yang ni tak patut macam ni. Kumpulan dia tak rasa benda tu biasa je. Tapi bila saya tengok, kerana follower ni ramainya perempuan dan juga wallahualam, bila saya tengok pergaduhan antara follow perempuan dengan perempuan, Allahu Akbar, saya macam terkejut. Kenapa orang perempuan pun maki hamun juga ni? Orang perempuan pun hina-menghina ni. Perkataan kesat tak ada berlapik. Subhanallah. Ini adalah isteri orang, ibu orang. Tuan-puan sekalian, kalau kita tak jaga perkataan kita, walaupun di belakang anak-anak kita, percayalah ia tetap memberi kesan pada anak-anak. Depan anak, dekat rumah, depan orang, the real life, dia polite, dia sopan santun, dia tak akan maki hamun mulut dia. Tapi kalau tulis, dia maki hamun. Tulisan atau lisan sama je. Apa yang kita tulis juga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, pagi ni sementara menunggu subuh tadi, saya sempat baca surah Al-Fussilat ayat 20 berapa ya?
saya biasalah bila kita baca Quran tu kan, kita mudah-mudahan Allah memberikan kita peringatan dan petunjuk. Subhanallah, surah Al-Fusilat adalah surah selepas surah Yasin. Surah Fusilat, dengarkan ya, saya baca sikit. Dalam juzuk 24 kan, surah Fusilat dalam juzuk 24. Sad, Az-Zumar. Sudah tak jumpa lah pula surah Fusilat. Wafi'ah jumpa dah. Okey. Saya bacakan insya-Allah daripada ayat yang ke-20. Sama-sama kita mulakan hari pertama minggu ini. Kita mulakan dari awal pagi mendengarkan firman Allah dan terjemahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sekarang kita hayati maksud yang disampaikan daripada firman Allah ini. Ini adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Tadi saya sebut apa? Hari ini ramai orang bila real life, dunia nyata, dia sopan. Cara bercakapnya juga sopan. Keluar perkataan keji tu tak ada. Maki hamun pun tak ada. Kalau depan real life. Tetapi dalam tulisan dia tidak berlapik. Dalam tulisan dia rasa bebas. Tak sebagaimana dia perlu jaga akhlak dia yang di luar ni. Sebab tulisan, orang tak tahu dia. Orang tak tahu muka dia. Orang tak tahu dia siapa. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan, walaupun anak kita tak lihat, anak kita satu hari kita boleh nampak dia buat benda yang sama. Sebab pendidikan bukan apa yang kita cakap dia. Pendidikan apa yang kita buat. Pendidikan bukan apa yang kita cakap dan apa yang kita tunjuk, tapi apa yang kita buat. Ibu bapa yang jaga solat, ibu bapa yang baca Quran, ibu bapa yang jaga akhlak dan adab. Walaupun anak tak nampak. Bagaimana akhlak dan adab dengan kawan-kawan dan sebagainya. Dia akan memberi kesan kepada anak-anak. Saya ulang lagi sekali. Pendidikan, ia bukan tentang apa yang kita cakap, apa yang kita beritahu anak, apa yang kita tunjukkan. Tapi lebih daripada itu, apa yang kita buat. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan yang dihormati lagi dikasih. Kita perhatikan maksud daripada firman Allah ini. Allah berfirman, yang bermaksud, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Allah sebut apa? Apabila mereka diheret ke dalam neraka, maka pendengaran, telinga, mata, bahkan kulit, seluruhnya akan menjadi saksi apa yang telah mereka kerjakan.
Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Ada perbualan di antara manusia dengan kulit. Bukan ahli neraka saja. Di mahsyar nanti, semua pun anggota badan akan bercakap. Maksudnya, tuan badan tak puas hati dengan kulit. Sehingga kan Allah merakam perbualan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Tuan kulit ni, tuan punya badan ni, tanya kulit. Tak puas hati dengan kulit. Banyak mulut sangat kulit ni. Kita tahu kulit adalah organ badan terbesar. Bukan anggota, organ badan terbesar adalah kulit. Dan setiap kulit di tubuh badan kita akan berbicara terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan beritahu keburukan kita ataupun kebaikan kita. Sehingga kan kalau ahli syurga puas hatilah. Alah kulit ni benda tu pun nak cerita. Alah kulit ni benda tu pun nak bagi tahu sikit je tu apa yang aku buat tu. Alah kulit ni banyaknya lah cerita. Amalan tu tak ada apa pun. Bagi ahli syurga, berterima kasih dan bersyukurlah. Tapi sekarang ahli neraka tak puas hati ni. Kulit ni semua benda nak cerita. Benda halu-halu, benda kecil-kecil. Benda tu pun yang tersembunyi-tersembunyi. Benda yang aku buat sorang-sorang je. Kau ni nak cerita mana ada aku buat kau orang. Itu maksud aku buat sorang-sorang lah tengah malam. Dalam bilik, semua orang dah tidur. Aku tengok benda yang tak elok. Kulit ni banyak mulut pula. Mulut pun bercakap. Mata pun bercakap. Apa yang kita tengok, apa yang kita ni. Telinga pun akan bercakap apa yang kita dengar. Firman Allah tadi. Mata, telinga akan berkata. Bahkan kulit akan berkata. Sehingga tuan kulit ni. Sehingga tuan badan ni rasa tak puas hati dengan kulit ni. Lalu dia berkata, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Mereka menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata-kata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kulit menjawab, yang membuatkan aku berkata-kata adalah Allah, dan Allah juga yang membuatkan segala sesuatu boleh berkata-kata. Semua boleh bercakap. Rambut boleh bercakap, kuku boleh bercakap. Maksudnya ketika ini kulit menjawab kepada tuannya, membela dirinya, yang membuatkan aku berkata-kata adalah Allah. Kau nak lawan Allah? Kau boleh sekat aku berkata-kata, sedangkan ini kehendak Allah. Allah yang berkehendakkan, Allah yang perintahkan. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Situasi ini berlaku pada hidup kita. Sambungan lagi. Dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Adakah kamu fikir Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan? Itu ayat yang sangat deep. Itu yang saya tadi sudah bila baca terjemahan ni, bila Allah bertanya, adakah kamu fikir Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan? Adakah kamu fikir Allah tidak tahu banyak tentang apa yang kamu lakukan? Templak Allah kepada kita. Pertanyaan Allah kepada kita, kamu fikir Allah tak tahu banyak tentang kamu? Kamu fikir Allah tak tahu apa yang kamu fikir, kamu rasa, yang tersembunyi dalam hati pun Allah tahu? Kamu fikir Allah tak tahu, Allah tak catat, Allah tak perintahkan malaikat catat apa yang kamu tulis komen-komen tu? Suka-suka hati kamu nak komen orang tu teruk, komen orang ni tak betul, nak komen orang tu riak, nak komen orang macam-macam lah, nak hina, nak maki. Kamu rasa Allah tidak tahu banyak tentang kamu? Ayat 22, dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian pendengaran telinga kamu, persaksian daripada penglihatan dan kulit-kulitmu terhadapmu. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak pasti di IG ni daripada hari tu lagi, minta maaf, isu audio, bertukar-tukar suara tu. Tak tahulah, adakah live orang lain jadi benda yang sama? Live orang lain jadi benda yang sama kah? Tak. Maksud Encik, maksud saya, okey, cuma dia berubah tu, suara kasar, suara lelaki, suara lembut bagi IG. Cuba tim dengar juga ceramah-ceramah orang lain, perkongsian orang lain. Sama juga IG suara macam lelaki. Tolong ya, tim saya dah lama dah ni, kalaulah penceramah lain pun jadi benda yang sama, orang lain pun bila bercakap di IG suara yang sama, maka okey lah, it's normal. Sama semua. Sama semua. Okey lah.
Subhanallah, muslimi-muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Kita mulakan hari ini dengan apa? Dengan kita membaca tafsir Al-Quranul Karim. Tapi hari ini hari Isnin tuan-puan sekalian, kalau ikut surat kita adalah surat sirah. Cuma saya mula terfikir daripada pagi, dah berapa minggu dah. Sirah sebenarnya agak mencabar juga saya nak bawa. Why? Sebab sirah ni, dia cerita tu jadi panjang. Bila bersambung-sambung, dia dah jadi tak best kalau separuh-separuh. Untuk satu kuliah, sukar juga saya nak cerita satu kisah untuk satu kuliah. Sebab sirah ni kan banyak. Kadang satu buku tu tentang satu orang tu je. Jadi, apa saya terfikir, hari ni saya akan sambung cerita Imam Nawawi sebab dah separuh jalan minggu lepas. Saya dah janji. Jadi saya fikir kita pun nak Ramadan bermula daripada minggu depan hari Isnin minggu depan kuliah tafsir. So Riyadhus Salihin kuliah hadis kan. Hadis Selasa Rabu. Kemudian hari Khamis adalah soal jawab. Kemudian hari Jumaat adalah tadabbur Asmaul Husna. Okey ya. Seronok kan bila kita dapat tafsir Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ada yang kata, Ustazah, saya tak okey sekarang. Hati saya tak tenang. Hati saya berdebar-debar. Hati saya tidak tenang. Okey, siapa yang sedang resah gelisah, tak tenang, ada rasa amarah, ada rasa geram, ada rasa dendam, ada rasa serba tak kena tapi tak tahu apa yang tak kena, rasa serabut dan rasa benda tu buat tak jadi, benda ni buat tak jadi, semua benda tak kena. Okey, take a deep breath. Okey, ambil dulu nafas dalam, lepas tu ikut saya sama-sama membaca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, menghafal dan beramal dengan 10 ayat terawal suratul Kahfi, maka Allah akan melindunginya daripada tipu daya, bisikan, gangguan yang datang daripada Dajjal. Sebelum Dajjal mata satu keluar, Dajjal, kuncu-kuncu Dajjal adalah syaitanir rajim dan manusia yang melakukan kejahatan. Ada banyak Dajjal kecil di sekeliling kita. Jadi insya-Allah yakin dengan apa yang Nabi katakan. Ambil nafas, tarik nafas, lepas tu tahan lebih kurang 5 saat. Boleh ya? Tarik nafas semua. Hembus, tarik dalam. Biar oksigen tu pergi kepada otak dan semua urat-urat yang tak bersambung tu. Ikutlah, ada orang buat 3 saat, ada 5 saat, ada yang buat 10 saat. Saya buat 5 tu, saya pun tak tahu. Tak ada asas pun. Saya cuma suruh saja-saja je buat 5 saat ya. Okay. Tarik nafas dalam, tahan 5 saat. Lepas dengan rasa tenang, boleh ucapkan masa lepas, boleh ucapkan Allahu Akbar. Okey. 1, 2, 3. Tarik nafas. Allahu Akbar. Tarik nafas. Alhamdulillah. Masa lepas tu boleh ucap Alhamdulillah ke Allahu Akbar ke Subhanallah ke La ilaha illallah ke. Okey. Muslimi muslimat yang dihormati lagi dikasihi, yang sedang rasa gelisah, mari sama-sama membacakan 10 ayat terawal suratul Kahfi dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Kemudian kalau anda tak dapat baca, tak hafal, tak boleh nak ikut, kalau dapat ikut sikit-sikit jadi, walaupun tak sempurna, anda dengarkan bacaan saya ni. Dengarkan bacaan ni. Dengarkan. Itu pun dah boleh memberikan ketenangan. Bukan sebab saya baca, suara saya pun tak sedap, tetapi kerana keajaiban ayatul Quranul Karim. InsyaAllah. Sama-sama ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan-urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-puan muslimi muslimat yang dihormati lagi dikasihi, sadaqallahul azim. Kepada yang bertanya, saya tahu hari ini exam SPM sejarah.
anak kami Tengku Atika binti Tengku Fazli juga sedang SPM. Hari ini sejarah, minggu ini juga matematik, kemudian pendidikan Islam. Ada 3 subjek pada minggu ni. Very struggle lah anak-anak kita ni. Ada yang bertanya saya, Ustazah, saya uzur, saya tak boleh baca Quran, saya tak boleh solat, hajat untuk anak saya exam, saya tak boleh nak puasa, saya uzur. Macam mana? Teruskan zikrullah. Antara zikrullah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, dan ia disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang di dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kepayahan, dalam kesempitan, maksudnya dalam sangat mengharapkan pertolongan Allah, lalu dia membaca zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka ayat-ayat Nabi ni macam ni, maka tidak akan, dia ada nafiah dulu, maka tidak akan baginya melainkan jalan keluar. Maksudnya diberi jaminan akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan Allah, akan ada kelapangan, akan ada kemudahan. Masya Allah. Zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama, zikir ni kebanyakan daripada kita hafal. That's why kalau orang dengar ceramah saya, dia akan dapat kesan, Ustazah ni asyik ulang yang sama, zikir yang sama, tak upgrade lah ilmu, tak upgrade lah pengetahuan, ulang-ulang yang sama. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan masuk dalam kumpulan-kumpulan pengajian yang lebih tinggi, tarikat-tarikat ke apa ke, memang ilmu yang saya kongsikan adalah ilmu yang level yang rendah, orang awam. Bagi saya, sebab saya adalah pendakwah penceramah bagi orang awam yang terbuka, sama ada yang baru nak belajar, yang baru bermula, ataupun level kita sama lah macam ni. Saya suka sebutkan, dalam kehidupan kita, ujian sama je. Cuma cerita je berbeza, orang berbeza. Bentuk ujian sama, betul tak? Daripada kita kecil sampai sekarang, hampir sama. Cuma level berbeza, orang yang berbeza. Tetapi ujian sama, ujian sakit, ujian dikecewakan, ujian orang kata kita, ujian apa? Maksudnya, berkait dengan orang, ujian dengan suami, dengan anak, dengan adik-beradik, salah faham, ujian yang ceritanya hampir sama. Cuma situasi yang berbeza, level yang berbeza, orang yang berbeza. Begitulah. Akhirnya, kalau kita pergi kepada penyelesaian daripada zikrullah, daripada amalan-amalan, samalah penyelesaiannya. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, bukankah peringatan Allah itu berulang-ulang yang sama? Cerita Nabi Musa diulang dalam banyak surah. Cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan satu surah. Lepas tu peringatan tentang neraka dan syurga, hampir setiap surah ada. Dan dalam 30 juzuk itu, kalau kita baca hujung sampai hujung, kita dapati banyaknya peringatan yang berulang-ulang yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah berfirman, fazakir, berilah peringatan. Fa inna zikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'u lil mu'minin, yang memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Allah sebut beri peringatan. Kalau beri peringatan ni, kita perlu diingatkan. Diingatkan apa? Benda yang kita dah tahu. Benda yang kita dah ingat sebelum ni, kemudian kita lupa. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu adalah bermanfaat untuk orang beriman. Bermanfaat. So itu bagi orang beriman, walaupun didengar ilmu yang sama, banyak kali, berulang kali, dia tak rasa jemu. Dia tak rasa bosan. Dia tak akan komplain. Dia akan menunduk diri dengan ilmu tersebut. Dia akan mengisafi diri. Ya Allah, betul lah lama tak beramal dengan zikir ni. Bila dengar, lama betul lah ya Allah pasal istighfar. Banyak kali dia dengar cerita saya istighfar. Pasal selawat. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, Al-insanu la yakhlu anil khati' wan nisyan. Manusia itu tidak sunyi daripada lupa dan membuat salah. Sebab kita sentiasa lupa, sebab itu kita perlu peringatan yang sama. Subhanallah. Sekarang Alhamdulillah, saya seronok tengok, Alhamdulillah Ustazah rasa tenang sikit, rasa kuat sikit. So jangan bertangguh, kita baca sama-sama 10 kali zikir Nabi Yunus yang disebut dalam hadis Nabi. Siapa yang dalam kesedihan, kerisauan, kegelisahan, kesempitan, terlalu mengharapkan pertolongan Allah,
tengah ada masalah tapi tak tahu macam mana jalan keluar, kita mula dengan zikir sebelum fikir. InsyaAllah lepas zikir, Allah beri kita buah fikir. Zikir sebelum fikir. Selepas zikir, Allah beri kita buah fikir. Kita dah selalu fikir dulu baru zikir kan. Sebab itu masa zikir pun tak tenang. Bila datang ujian, kita belajar untuk zikir dulu. Walaupun masa zikir tu, tak fokus pun pada zikir tu. Allahu Akbar, astagfirullahalazim, 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 astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Contoh, kan tengah susah hati, so zikir kita pun resah, bunyi pun resah, Allah, Allah, ya Allah. Tak apa resah macam tu pun. Subhanallah, mudah-mudahan sampai situ Allah beri kita buah fikir yang terbaik. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ada yang kata Ustaz share lah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas yang bijaksana tu. Kan hari tu. Encik bersedia, nanti kita nak tulis dekat whiteboard. Okey. Tuan-puan, muslimin-muslimat, kita zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Are you ready guys? Ready ya semua? Sahabat-sahabat ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Pastikan kita capai 1 million. Sekarang 350 sahaja, 350,000 sahaja. Subhanallah. Jalankan tugas masing-masing ekspedisi. Siapakah ekspedisi? Anda semua adalah ekspedisi. Excellent pejuang dakwah cyber. Pejuang dakwah yang cemerlang di cyber. Apakah tanggungjawab kalian? Hadir majlis ilmu secara istiqamah. Hadir saja, tak buat apa-apa, tengok, dengar je. Alhamdulillah. Itu adalah peranan yang pertama. Anda boleh naikkan lagi peranan anda, share perkongsian kita di grup-grup FB ke, Telegram ke, apa-apalah, ataupun di media sosial masing-masing. Pilih ayat yang terbaik untuk pujuk orang lain datang. Jomlah dengar, mudah-mudahan ada jalan keluar daripada perkongsian Ustazah Asma. Buat ayat-ayat, fikir sikit, usaha lebih sikit. Sebelum kita share, kita ayat apa nak menarik ahli grup WhatsApp kita ni supaya hadir. Mari, boleh jadi apa yang saya sampaikan jawapan kepada persoalan sahabat semua. Ayat-ayat, perempuan suka ayat macam tu kan. Anda boleh memainkan peranan, teruskan bagi emoji. Sebab emoji itu menaikkan engagement, menaikkan reach dan menguatkan engagement kita. Sebab kita tak pernah buat FB ad ke apa, semua nak iklan kita punya kuliah. So, kemudian anda boleh teruskan komen dan terima kasih kepada yang bagi star. Hari ini dah 2,000 lebih star. Alhamdulillah, setiap hari orang bagi star dan setiap hari juga ada yang bagi gift di TikTok. Barakallah, macam-macam gift. Ada yang comel-comel, ya, Taufik Apid, Syahizan. Setiap sumbangan anda berikan kepada majlis ilmu, mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah dan lipat gandakan. Moga Allah berikan jalan keluar setiap kesulitan. Majlis ilmu kita setiap pagi ini adalah percuma, tidak berbayar. Sudah masuk tahun ketiga dah kita. Doakan kami istiqamah. Kerana di belakang saya, bukan saya seorang, bukan encik suami. Tapi ada tim yang ramai yang kami perlukan dana untuk kos operasi. Saya boleh bertahan sampai hari ini dengan kuliah yang begitu banyak, padat, tak pernah dikurangkan jadual kuliah. Dah 5-6 tahun dah jadualnya macam ni. Dengan perniagaan yang perlu diuruskan. Kepala saya ni belah dua. Satu dakwah, satu perniagaan. Perniagaan kita buat bukan yang kecil-kecilan. Kita bukan besar-besaran juga, sederhana. Industri kecil sederhana lah. Kita cuba. Jadi, bukan mudah untuk fokus kedua-dua benda yang besar dan berat. Perniagaan juga berat dan besar, dakwah juga berat dan besar. Dakwah yang kita buat adalah holistik. Sekarang kita dalam proses pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Nanti carilah maksud ataupun apa yang dimasukkan dengan perkampungan Al-Hijrah. Anda boleh tahu apa yang kita bentuk di situ. Satu ekosistem yang sustainable, yang merangkumi fizikal, mental, emosi, spiritual dan juga ekonomi umat Islam. Kita sedang membina satu empire legasi yang besar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkati. Bermula bulan 4 ni, kita dah beroperasi nanti secara rasmi di perkampungan Hijrah. Ada peternakan, ada pertanian, ada perikanan. Ada perumahan di dalamnya, ada pengajian, ada sukan, ada padang bola yang boleh disewa, ada resort, ada mini-mini kilang. Perkampungan Al-Hijrah ni. Ada apa lagi ni? Ada agrotourism, ada mini zoo,
ada suka-suka sunat memanah, berkuda, berenang. Kolam renang pun dalam proses pembinaan. Jadi doakan. Ada pusat Islam, ada surau, ada macam-macam lagi. Di atas tanah 42 ekar. Kita dalam proses beli lagi tanah yang lain. Jadi tuan-puan sekalian, untuk fokus kepada projek yang berskala besar, yang kosnya melebihi 100 juta. It's not easy, tetapi tak mustahil kita boleh lakukan. InsyaAllah. Kepada siapa yang selalu mengikuti perkembangan Hijrah Village ataupun Darul Hijrah, Perkampungan Al-Hijrah, anda sendiri akan tahu apa yang sedang kita bina di atas sudah tempoh 3 tahun, insyaAllah komplit semua. Sebab kita dah buat pembinaan tu hampir 2 tahun dah. Jadi Alhamdulillah. Ada yang kata Hani Mija nak duduk dalam perkampungan hijrah, Ustazah nak beli rumah kat sana, macam mana? Anda boleh hubungi, nanti saya akan kongsikan nombor telefon. Apa saja anda nak tanya tentang perkampungan Al-Hijrah. Okey, sahabat-sahabat, kita sama-sama zikir Nabi Yunus alaihi salam 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sorry, saya nak sebut maksud dia. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha sucimu. Inni, sesungguhnya aku. Kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang menzalimi diriku. Sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Aku menzalimi diriku ya Allah, dengan dosa-dosaku, dengan maksiat yang aku lakukan, dengan kelalaianku, dengan hatiku penuh rasa cinta terhadap dunia. Sebab itu zikir ini sangat mendalam. Tuan-puan sekalian, yang menghalang kita bahagia, tenang, bukan sebab ada manusia menghalang kita, tidak. Bukan kerana perniagaan. Sebab ada orang walaupun perniagaan dia tak berjaya, dia tetap tenang dan bahagia. Yang menjadi punca utama kita tak bahagia dan kita derita, kita tak boleh kawal stres. Hari ini ramai yang tak boleh kawal stres. Saya pun kadang-kadang sometimes jadi macam tu juga. Tapi sebenarnya kerana dosa kita. Hati kita ini rapuh sangat. Mudah koyak sangat. Hati kita tak kuat, tak strong. Sebab dosa-dosa kita yang menghitamkan hati kita. Membuatkan kita rasa gelisah. Membuatkan kita tak tentu arah. Sebab itu zikir ini, kenapa dia memberi jalan keluar? Kerana ketika kita membacanya, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita mengakui depan Allah kita melakukan kezaliman, kita menzalimi diri kita. Kita tak zalim orang lain, tapi kita zalim diri sendiri dengan dosa maksiat yang kita lakukan. Dengan perangai dan sikap kita yang kurang bersyukur. Dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi zikir ini sebenarnya untuk kita menyayangi diri kita. Bila kita mengaku depan Allah, ya Allah, aku menzalimi diriku, ya Allah. Aku menambat-lambatkan taubat, ya Allah. Aku menangguh-nangguhkan ibadah, ya Allah. Aku solat lambat, ya Allah. Aku zalimi diriku, ya Allah. Padahal Engkau nak bagi pahala banyak, tapi aku tidak berusaha, ya Allah. Aku tak baca Quran. Dan satu hari aku tak baca Quran, ya Allah. Aku menzalimi diriku. Padahal patutnya aku dapat pahala yang banyak. Aku dapat peneman di bazar. Tapi aku zalimi diriku dengan aku tak pilih teman yang betul-betul ni. Allahu Akbar. Ya, ada yang kata nak pair dengan doa Nabi Adam. Silakan. Doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami. Zalamna anfusana. Kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Maka, ya Allah, kami adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang celaka. Orang-orang yang binasa, ya Allah. Nampak tak? Maksud hampir sama. Doa Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Dengan salah, dengan lalai, dengan dosa, dengan maksiat. Dengan perangai tak bersyukurnya. Dengan perangai yang asyik tak puas hati je, dengan perangai suka komplainnya, macam-macam lah kita menzalimi diri kita. Wa illam taghfir lana. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya, ya Allah,
Aku di kalangan orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa, orang-orang yang akan rosak ya Allah, orang-orang yang celaka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Yang sedang anxiety, fighter semua tu boleh amalkan dua zikir ini, powerful. Okey, kita baca 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, terbaik. Ada yang tulis, Ustazah, saya baca doa ini bila sujud. Yes, terbaik. Tuan-puan sekalian, waktu sujud adalah waktu yang mustajab doa, waktu paling dekat kita dengan Allah. Itu hadis Nabi yang sahih. Daripada hadis kursi firman Allah, sesungguhnya saat paling dekat hamba-Ku denganku, Allah berfirman, adalah saat dia sujud. Saat dia sujud. Saya nak cerita juga. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sahabat ni dia tak jumpa Nabi, berpisah kejap dengan Nabi dah sedih. Kalau boleh nak sentiasa dengan Nabi. Kalau waktu malam tu rasa gelisah, dia tak sabar nak jumpa Nabi besok. Sebanyak mungkin dia nak masa dia dengan Nabi. Lalu dia jumpa Nabi, Ya Rasulullah, aku berpisah sekejap denganmu pun Ya Rasulullah, aku dah sedih. Aku dah rasa gelisah, aku tak boleh hidup tanpamu Ya Rasulullah. Saya tak tahu Ya Rasulullah, nanti di akhirat kelak, di syurga, layak tak saya nak duduk sama denganmu Ya Rasulullah? Layak ke aku nak bersama denganmu Ya Rasulullah? Layak ke nak jumpa denganmu di syurga kelak hari-hari macam ni Ya Rasulullah? Berikanlah aku amalan supaya aku dapat bersama denganmu di syurga. Apa jawapan Nabi? Nabi jawab, perbanyakkanlah sujud. Nabi jawab, perbanyakkanlah sujud. Perbanyakkanlah sujud. Masya Allah. Perbanyakkan sujud. Tuan-puan sekalian, sujud ni bukan hanya sujud terakhir. Semua sujud adalah waktu yang mustajab, dan setiap sujud adalah waktunya kita dekat dengan Allah. Sebab ada orang ingat sujud akhir je. Jadi tolong jelas, ia bukan sujud terakhir. Semua sujud tuan-puan sekalian. Jadi kita boleh pilih sujud yang pertama. Kalau solat zuhur kejap lagi, semua ada 8 sujud. Solat zuhur ada 8 sujud. Betul tak? Ada 4 kali sujud. 4 rakaat. Setiap rakaat ada 2 sujud. So 8 sujud. Sujud pertama kita baca zikir ni. Contoh. Ini bukan, Ustazah mana dalil sujud pertama baca zikir ni? Tak ada dalil khusus macam tu. Saya bagi cadangan. Kalau tak sujud silakan. Kalau nak beramal zikir lain silakan. Saya bagi cadangan. Sujud pertama kita boleh baca 3 kali zikir ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau berimam, tak bolehlah nak baca lama. Baca satu pun jadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab kita tak nak terputus dengan imam. Tapi kalau solat seorang, bolehlah nak baca 3 kali ke 10 kali ke. Baca 3 kali pun boleh. Kenapa 3 kali Ustazah? Banyak amalan sunnahnya 3 kali. Ya, bacaan sujud, rukuk pun sunnahnya ada 3 kali. Sama juga anggota wuduk pun sunnahnya 3 kali. Ada banyak amalan sunnah 3 kali. So kita pun ambil 3 kali. Tak apalah nak buat sekali, nak buat 5 kali, 10 kali, silakan. Kita baca sujud pertama. Sujud kedua kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zikir sujud yang ketiga kita boleh baca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun kita selalu amal zikir rahmat tu yang luar biasa pahalanya, sangat besar. Okey, tak apa. Sujud yang keempat, kita nak zikir apa pula? Nak doa apa? Rabbi fili warhamni wajbunni warfa'ni. Itu doa antara dua sujud kan, sorry. Tapi kalau nak baca juga tak ada masalah. Kita baca doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa itu daripada Al-Quran ya. Rabbi fili wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati, mengasihi kami, ya Allah. Masya Allah. Lepas tu sujud yang ke-5, kita bolehlah baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh? Lepas tu sujud yang ke-6, kita bolehlah nak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Contoh, Ustazah, saya tak ingat banyak doa-doa, tak banyak Ustazah. Boleh tak ulang yang sama? Sujud pertama setiap rakaat la ilaha illa anta dengan Rabbana zalamna. Lepas tu sujud yang rakaat kedua pun sama. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Sebab ramai orang tak nak berlama-lama sujud. Nak cepat-cepat je. Zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu pun sebenarnya ada panjang lagi. Yang kita ambil tu yang pendek, sangat pendek dah tu. Ada orang baca sekali je sebab tu solat dia laju. Sujud. Rukuk pun laju. Dia baca ataupun dia baca laju. Saya tak tahu baca laju macam mana. Macam mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam tu ke? Kalau kita baca perlahan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Oh, powerful tuan-puan sekalian. Masa kita sujud, itu level kepala paling rendah dan sama level dengan kaki. Masa sujud. Betul tak? Lebih kurang macam ni lah. Kepala kita sama level dengan kaki. Itulah waktu yang paling kita menghina dan merendah diri di hadapan Allah. Kita sujud. Kita letakkan wajah yang mulia, kepala yang kita banggakan ada akal ni. Kita letak sama level dengan kaki yang kotor itu. Kaki yang memijak bumi itu. Sama je ketika itu berlaku penyerahan total kita kepada Allah. Tuan-puan sekalian, bayangkan kalau kita minta maaf dengan manusia. Kesalahan kita sangat besar. Kita telah buat kesalahan yang sangat besar dan kita sedar ia adalah satu benda yang boleh bagi efek yang sangat dahsyat. Lalu kita merayu dengan orang tersebut. Mula-mula kita merayu berdiri. Lepas tu kita merayu sampai kita rukuk. Bukan rukuk dalam solat. Maksud kita merendahkan lagi badan kita. Tolong minta maaf kan. Saya merayu, maafkan saya. Saya memang rasa bersalah. Saya tahu saya buat salah. Saya mengaku, tolong beri saya peluang. Tapi orang tu tak nak juga maafkan. Orang tu terlalu terluka. Apa yang kita buat? Kita sampai sujud pegang kaki dia. Tolong beri saya peluang, saya akan berubah, bla 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 bla. Pegang kaki. Betul atau tidak? Tapi jarang berlaku dalam hidup kita sampai kita pegang kaki, kita sujud di kaki orang. Sujud begitu bukanlah salah. Ada anak yang cium kaki ibu ayah kan, bahkan dituntut. Tuan-puan sekalian, bukan memuliakan dan bukan menyembah, tetapi menghormati. Tapi jaranglah kita buat begitu, jarang sangat. Situasi terdesak begitu. Bayangkan setiap kali kita solat, kita melakukan penyerahan diri yang total. Maksud daripada kita berdiri, terus sujud. Dan masa proses sujud, kita perlu bawa perasaan, macam mana saya kata? Nak katakan, kita tak ada apa-apa. Daripada kita berdiri, kita pun terus, sebab itu daripada rukuk berdiri dulu, i'tidal. Masa i'tidal berdiri tu, kita berdiri tegak di hadapan Allah. Lalu kita pun terus, bukannya berperingkat nak rukuk dulu, nak rendah-rendah, lagi rendah, tak. Daripada berdiri yang tinggi itu, kita terus sujud. Seolahnya kita lepas semua. Kita serah semua. Allah. Macam tu. Sebab itu kita sebut Allahu Akbar. Dan masa kita berada di posisi yang paling rendah itu, kita menyebut Allah Maha Tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi
dan pujian baginya. Bayangkan tuan-tuan sekalian, masa kita merendah dan menghina di bawah itu, kita memuji Allah yang maha tinggi. Rendah lawan tinggi. So ketika kita merendah diri, kita meninggikan Allah. Maksud dia subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang tertinggi, yang paling tinggi. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Kita memuji Allah dan kadang kita menghina diri. Kita memuji Allah dan kadang kita menghina diri. Wa bihamdih. Dan kita meninggikan Allah saat kita merendahkan diri. Tetapi ramai di kalangan kita, termasuklah saya, ketika sujud tak rasa apa-apa. Hanya ritual sahaja. Hanya pergerakan saja yang berbeza. Tapi hati tidak sujud dan tidak rasa terhina dan tak rasa rendah diri. Ketika sujud, kita tidak rasa kita menyembah Allah. Kita tak rasa menyembah Allah. Waktu kita sujud, kita masih ingat masalah kita. Kita masih ingat tentang idea-idea kita. Kita masih ingat tentang urusan-urusan kita. Masa sujud, kita tidak merasakan kewujudan Allah. Kita tak rasa kewujudan Allah. Kita tak rasa kita sedang menyerah dan bersujud kepada Allah. Hanya perbuatan fizikal yang tidak ada perasaan dan tidak ada rasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena baca Rabbana zalamna. Ini antara bentuk kita menzalimi diri kita. Saat di luar solat, kita sibuk dengan pelbagai urusan. Tetapi dalam solat pun kita tak boleh ingat Allah. Betapa teruk dan dahsyatnya kita. Dalam solat pun kita tak bisa, kita tidak mampu untuk mengingati Allah. Apatah lagi di luar solat. Dalam solat pun kita tak ingat Allah, macam mana di luar solat. Dalam solat pun kita tak boleh sujud dan tunduk kepada Allah. Bagaimana di luar solat? Itu yang ramai yang sombong, yang cakap. Orang yang maki Ahmad adalah orang sombong. Orang yang merendah diri, dia tak akan mampu nak maki orang lain. Tak mampu nak merendahkan orang lain. Tak mampu nak menghina orang lain. Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Allah berfirman, Aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Itu tujuan kita salat. Dan itu perintah Allah. Aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Di luar solat tak ingat Allah, tak apalah. Bukanlah tak apalah sebenarnya, bukan nak kata okey, tapi macam itulah kita. Luar solat bekerja, kerja itu, kerja ini, buat bisnes itu, bekerja makan gaji ni, masak apa, nak ingat Allah sentiasa. Oh, agak mustahil, kita bukan malaikat. Tetapi yang masalah ni, masa solat pun tak ingat Allah. Masalah ni bukan masalah anda je, masalah saya juga ni. Ini masalah kita. Inilah kezaliman yang paling utama kita lakukan 5 kali sehari terhadap diri kita. Allah pesan, Aqimis solat li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Berapa minit? 5 minit je. 7 minit kalau lama sikit. 10 minit kalau lama banyak. 10 minit. Tapi janganlah orang solat 10 minit dan 5 minit je solat. Tapi walau 5 minit daripada 24 jam, sangat susah untuk kita ingat Allah dalam solat. Betul atau tidak? Kita banyak ingat selain daripada Allah. Allahu Akbar. Ini adalah satu peringatan, satu muhasabah. Satu perkara yang sangat bagus untuk kita fikir-fikirkan. Untuk kita bawa dalam seharian kita. Ingatan-ingatan tentang solat. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca zikir Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekarang kita baca lagi 10 kali zikir Nabi Adam alaihissalam. Kerana sekarang ada perasaan apa? Rasa bersalah, rasa berdosa kan? Tadi bila sebut kita menzalimi dengan dosa, ramai orang rasa tak berdosa. Saya tak ada buat dosa apa-apa semalam. Semalam pun tak keluar dari rumah, tak ada ngumpat orang, tak ada mengantar orang, kat rumah pun okey je dengan anak-anak, dengan suami. Kita menzalimi diri kita dengan apa? Kita tidak ingat Allah waktu solat. Kita telah menzalimi diri kita dengan apa? Kita tak solat dengan khusyuk. Tak tahu solat kita yang mana Allah terima. Kita menzalimi diri kita dengan tak rasa ketidaktakatan, keterikatan dan tak rasa Allah wujud pun waktu kita solat. Tak rasa kewujudan Allah.
Itulah punca sebenar kita resah gelisah. Punca sebenar. Sebab itu bila solat, kita kena cuba beri tumpuan. Masa baca surah Al-Fatihah, dan alim ulama menyebutkan, untuk dapat khusyuk dan tumpuan dan rasa sedar diri sedang solat, mesti memahami bacaan dalam solat. Tak ada pilihan. Ada tak tip Ustaz? Ada tak cara? Ada tak doa? Bacalah doa apa pun sebelum solat. Baca 3 kul lah, baca kursi lah. Tak nak ada gangguan jin, syaitan dan iblis. Syaitan mungkin dah tak boleh dekat waktu kita solat. Sebab kita dah baca doa, kita pun tengah ibadah. Syaitan tak nak dekat ni. Kita ada protection. Tetapi kita ada satu lagi musuh yang lebih berat. Musuh yang lebih dahsyat. Iaitu dalam hawa nafsu kita. Kemudian pergi kepada emosi kita. Kemudian fikiran kita. Kalau sebelum solat tu kita sedang sedih, kita akan bawa apa yang sedih tu dalam solat. Kalau sebelum solat kita tengah bincang nak beli ke tak dalam solat, kita akan buat keputusan. Kalau sebelum solat kita cari barang tak jumpa, dalam solat kita duduk mikir, letak mana kunci tu dalam solat. Tadi aku masuk dalam rumah, lepas aku pergi dekat sofa, aku baring sekejap. Oh, mungkin celah sofa kot. Betul ke tidak? Dalam solat kita boleh jumpa barang hilang. Dalam solat kita boleh jumpa idea-idea bernas. Dalam solat kita berapat jawapan kepada persoalan. Kerana hawa nafsu kita. Syaitan tak bisik lah hawa nafsu. Akal kita ni susahnya kita nak kontrol ketika itu mengingati Allah. Tapi bagi orang yang memahami bacaan dalam solat, insya-Allah. Sebab masa dia baca, fikiran dia sedang fokus kepada makna. Fikiran dia sedang fokus pada maksud bacaan dalam solat. Pada makna. Fikiran dan hati dia juga akan dikawal. Emosi juga. Cuba bayangkan. Kita ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kemudian kita baca doa iftitah kan. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Siapa yang baca setakat itu dah dikira sempurna. Itulah bacaan doa iftitah yang pendek tetapi sempurna daripada hadis Nabi. Apa yang Nabi sebut, kalau siapa baca ni, dibukakan pintu, langit terbuka untuknya. Pintu langit akan dibuka. Pintu langit akan dibuka orang yang baca doa iftitah ni. Sekat-takat itu pun dah sempurna. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya siang dan malam. Sahabat-sahabat, perasan tak? Zikir utama yang kita baca lepas solat ada dalam doa iftitah. Allahu Akbar, Alhamdulillah dan Subhanallah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hebat. Hebat. Jangan tinggal doa iftitah yang walaupun sependek ini. Kalau dapat baca yang panjang, silakan. Lagi afdal. Lagi baik, lagi banyak pahala. Tetapi kalau siapa yang baca setakat ini saja pun dah sempurna dan Nabi kata, pintu langit terbuka untuknya. Doanya diangkat waktu solat. Diangkat waktu solat. Diangkat waktu solat. Bila kita boleh ingat tentang masalah kita? Waktu sujud lah. Masa sujud, kita boleh meminta dengan Allah dengan membayangkan ujian kita tu. Membayangkan masalah kita tu. Boleh sujud lama-lama, fikir dan membayangkan masalah kita, mulut kita zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kalau saya tak sebut ni, kita tak perasan. Doa iftitah betul lah, zikir tu lah. Ada subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah dan subhanallah ada dalam tu. Masya Allah. Muslimin muslimat, Nabi sebut apa? Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Zikir subhanallah dan alhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Besar sangat pahala subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Doa iftitah ada banyak versi. That's true. Ya betul.
Ada lebih 10 jenis bacaan doa iftitah. Anda boleh pergi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Anda boleh baca, anda boleh search bacaan doa iftitah Jabatan Mufti Persekutuan. Anda akan dapati doa iftitah ada lebih 10, tak silap saya 12 daripada hadis-hadis Nabi. Bacaan yang berbeza. Yang saya bacakan tadi yang pendek tu juga daripada hadis Nabi yang sahih. Subhanallah. Jadi tidak ada keraguan untuk anda beramal dengan mana-mana. Ada yang panjang lagi daripada yang kita hafal tu. Kan subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Siapa boleh baca yang ini? Saya baca pun rasa meremang tu. Meremang rasa. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Orang yang nak ikhlas, belajar ikhlas, baca doa ni. Masya Allah. Minta maaf ya. Okay. Tuan puan yang dihormati lagi dikasih, kering. Lagi dikasihi, Masya Allah. Ya, silakan. Syahila Ismail, silakan. I baca the long version. The long version. Boleh baca the long version. Sebab apa? Dah jadi kebiasaan. Cuma saya beri pilihan yang pendek sebab ada orang bila nak cepat dia tak baca langsung. Lagi-lagi solat sunat. Tapi bila kita tahu ada yang pendek, insya-Allah kita tak akan tinggal. Time kita nak cepat, contohnya solat sunat, rasa berat kalau baca panjang sebab dia sama macam Al-Fatihah. Panjang tu lebih kurang dengan Al-Fatihah ataupun lebih lagi. So ada orang disebabkan panjangnya doa iftitah, dia tak baca doa iftitah. Sedangkan doa iftitah, Nabi sebut pintu langit terbuka bagi orang yang baca. Iftitah maksudnya pembukaan. Fatahah buka, iftitah pembukaan. Allah buka pintu langit bagi orang yang membaca surah membaca Al-Fatihah ialah pembukaan juga. Iftitah, Al-Fatihah sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Banyak kelebihan. Siapa yang nak ikhlas? Ustazah, saya tak tahulah, susah saya nak ikhlas. Mungkin sebab tu saya susah nak move on. Saya tak ikhlaskan hati saya menerima takdir Allah. Tengok, ada yang kata saya tak pernah baca. Sebab apa? Bila dia dengar panjang doa iftitah, dia langsung tak hafal. Sebab dia rasa berat. Tapi saya kongsikan yang mudah dan ringan supaya kita dapat istiqamah. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang. Asila tu juga malam. Siang dan malam. Maha suci Allah waktu siang dan malam. Sebab apa saya kata macam bijak dan hebat sangat zikir ni? Contohlah kalau kita ucap terima kasih pada orang. Terima kasih. Contoh kita ucap terima kasih ya. Itu terima kasih biasa. Tapi kalau nak terima kasih sungguh-sungguh, terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak terima kasih. Sangat-sangat menghargai. Terima kasih banyak-banyak. Betul tak? Dan itu kalimah yang kita sebut. Walhamdulillahi katsira. Segala puji, terima kasih ya Allah sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Ibarat begitu. Lepas tu bila kita puji Allah, kita puji orang contoh. Awak ni memang hebat lah. Tapi kalau kita puji, hebat, hebatnya awak ni. Awak memang sehebat. Kita sebut Allahu Akbar kabira. Allah itu maha besar sebesar-besarnya. Kemudian, wa subhanallah. Maha suci Allah pagi dan petang. Itu yang doa iftitah kalau tak baca sayang sangat. Kita sebut apa? Maha suci Allah pagi dan petang. Sebab apa? Kita tak mampu pun nak menyucikan Allah. Apa maksud menyucikan Allah? Tidak mensyirikkan Allah. Membersih dan menjernihkan hati kita daripada mensyirikkan Allah. Tapi mampu tak kita nak baca pagi sampai petang non-stop? Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maha suci Allah daripada persamaan dengan mana-mana. Itu adalah akidah. Maha suci Allah daripada persamaan dengan mana-mana makhluk. Dan dengan cara itu Allah menyucikan hati kita. Tuan-puan, muslimin muslimat, boleh tak kita nak baca zikir tu pagi sampai petang? Tak mampu. Tapi kita baca dah doa iftitah, Maha suci Allah pagi dan petang. Seolahnya kita menyucikan Allah daripada pagi sampai petang. Tapi untuk sebut sepanjang masa agak mustahil. Non-stop sebut subhanallah, subhanallah, non-stop. That's why kalau ada hari ni orang kata Ustazah ulang lagi Ustaz doa iftitah dah banyak kali dah.
Sebab apa? Kita selalu lupa dan lalai untuk istiqamah dan beramal dengannya. Setuju atau tidak? Kita selalu lupa dan lalai, tuan-puan sekalian. Hari ni kita dengar, mungkin 2-3 hari kita boleh bertahan beramal dengan doa iftitah. Lepas tu kita lupa balik, kita kelang kabut balik. Kita rasa benda tu tak besar pun impact dia. Baca dengan tenang dan hadirkan maksud. Masa kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar kabira. Oi, boleh meremang tau bulu roma sebut tu. Allah yang maha besar, sebesar-besarnya. Lebih besar daripada masalah kita. Lebih besar daripada orang yang kita sedang takut tu. Lebih besar daripada orang yang sedang fitnah kita. Lebih besar daripada apa? Daripada segala sesuatu. Allah lah yang maha besar, sebesar-besarnya. Masa itu Allah akan kecilkan ujian kita. Allah kecil. Masalah kamu tu kecil je. Kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Semua pujian bagimu ya Allah. Orang puji kita bijak, Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Orang puji kita cantik, Allah ya Badi yang menciptakan kecantikan. Allah puji kita kaya, Allah ya Ghani yang maha kaya. Allah puji kita, orang puji kita berkongsi kekayaan, Allah ya Mughni yang memberi kekayaan. Orang puji kita kuat, Allah ya Qawi yang maha kuat. Orang puji kita cerdas, Allah ya Rashid yang maha cerdas. Orang puji kita kreatif lah, awak banyak idea, Allah ya Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk. Orang puji kita apa? Tenang, Allah ya Mukmin yang maha tenang. Orang puji kita apa lagi? Allah puji kita baik, Allah ya Bar, Allah yang maha baik. Orang puji kita penyayang, Allah ya Rahman ya Rahim. Orang puji kita, perih hatinya awak ni, Allah ya Rauf yang maha belah kasihan. Semuanya daripada Allah. Sebab itu bila orang puji kita, kita macam ada satu cermin. Orang puji, pum, kita panggil apa ni? Encik melantun. Kalau bahasa tu pantulan. Betul lah. Macam ada satu cermin yang ada pantulan. Orang puji, naik atas. Kita sandarkan kepada Allah. Barulah kita boleh jaga hati, perasaan kita pada riak, takabur, ujub, rasa bagus. Sebab apa? Puji, dia naik ke atas. Macam ada cermin. Sebab kita tak ada apa-apa pun, tuan-tuan sekalian. Tak ada apa-apa. Refleksi. Terus ada refleksi. Reflection, yes, reflection. Ada reflection. Setiap kali solat, bila kita puji Allah, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, Nurhaya Ahmad kata baru tahu boleh baca doa iftitah pendek. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Yang hadir 5,500, 1,500, 5, 6, 7, 8, 9,000, lebih kurang hampir 10,000 semua yang hadir. Lebih kurang 10,000 yang hadir. Kita dapat ilmu. Walaupun ilmu itu kecil dan ilmu itu baru. Dah umur 50 baru tahu Ustazah. Umur 60 dah makcik baru tahu. Makcik sama ni tak baca doa iftitah sebab panjang penuh. Makcik tak larat nak berdiri. Makcik ni sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang. Memanglah gitu kita ni. Kalau semayang rasa semua sakit datang. Tapi masa borak tak rasa sakit. Masa shopping lagi tak rasa sakit. Masa berjalan sampai luar negara boleh pergi. Sana sini naik flight tak sakit. Sakit tapi boleh lawan. Tapi bab solat lemah betul kita. Kalau imam baca panjang dalam hati tu tak puas hati. Imam ni panjang pula. Tak pernah dengar ke cerita Nabi tegur imam baca panjang jadi fitnah ni. Tak fikir ke ada orang tua kat belakang ni. Ada mak-mak, ada anak kecil ni. Panjang pula lah. Tapi bila urusan dunia, kita perlu beratur nak beli barang yang kita nak sangat. Kan kita perlu bekerja keras, kita boleh beratur lama kat bank tu. Nak ambil ASB ke, nak ambil itu ke, nak ambil ini. Tetapi untuk solat, ujiannya sangat berat. Syaitan, hawa nafsu, dia akan perangi kita sungguh-sungguh, membuatkan kita rasa solat itu berat. Nabi sebut apa? Arihni bis salah. Mari kita rehat dengan solat. Masa tu baru penat lepas perang dan perjalanan, Nabi cakap arihni bis salah kepada sahabat. Jom kita rehat dengan solat. Ayat kita pula apa dia? Ayat kita apa? Ayat kita pula, rehat dululah nanti solat. Tapi Nabi tidak. Nabi kata mari kita rehat dengan solat. Saya tak cerita lagi detail. Itu baru doa iftitah tuan-tuan sekalian. Kajian-kajian sains yang dibuktikan
dengan alat-alat yang canggih. Bagaimana kehebatan solat? Bagaimana kehebatan solat yang boleh memberi kesan dan boleh beri efek kepada tubuh badan kita, akal kita, emosi kita. Saya jadi terfikir apa Encik? Sebab kita ada satu webinar solat yang kita rangkum semua daripada awal sampai tahiyat. Sampailah boleh tak Encik kongsikan nombor telefon siapa yang nak masuk webinar tu? Sebab webinar tu memang ongoing lagi, dia belum complete, kita akan completekan. Tetapi sebenarnya ceramah saya tentang solat yang dah habis complete memang dah ada. Saya memang nak minta tim masukkan. Webinar tu dia tertutup. Anda hubungi nombor ni, anda akan dimasukkan dalam grup tertutup tersebut. Untuk setiap pergerakan dalam solat. Dari sudut akidahnya, dari sudut tasawufnya dan dari sudut sainsnya. Saya gabungkan ilmu-ilmu yang berkaitan juga dengan sains, sebab sains dan Al-Quran tidak terpisahkan. Dan yang mengkaji ni juga orang Islam. Saintis-saintis, profesor, doktor dalam kepakaran bidang otak, keseimbangan badan, saraf-saraf. Tetapi kita kena belajar cara ataupun kaedah solat yang betul. Rukuk yang betul. Ramai rukuk bongkok, kita kena luruskan badan kita. Ramai yang sujud tidak tepat. Sepatutnya waktu sujud adalah waktu yang paling kita tenang. Orang yang resah gelisah, susah hati, tak tahu apa masa sujud tu sebenarnya proses pengembalian semula. Istilah saintis ni menyebutkan sujud adalah proses pengembalian semula. Kalau ada organ badan yang telah pun lari, rahim jatuh ke, adalah lagi-lagi, proses sujud adalah proses pengembalian semula. Apa yang tidak stabil, apa yang dah alignment lagi pada badan tu, kan? Bahkan otot-otot dikuatkan. Sebab itu ada hadis Nabi berkaitan dengan berlama-lama sujud. Untuk otak bagus, untuk jantung bagus, untuk paru-paru bagus, untuk aliran darah paling bagus masa sujud, untuk rahim kita, untuk bahagian payudara wanita, untuk penyusuan susu ibu. Banyak sangat kebaikan yang kita dapat waktu sujud. Sebab itu ada hadis Nabi berkenaan dengan berlama-lamalah kamu sujud. Nabi pernah sujud. Alhamdulillah saya dah join. Nabi pernah sujud, jumlahnya sangat lama, sama dengan membaca Al-Quran 4 juzuk lebih. Sujud Nabi begitu lama. Allahu Akbar. Encik dah ada ke nombor telefon tu? Share dekat mana? Saya akan tuliskan nombor telefon ni. Susah juga kalau sebut, saya nak tulis. Kita conteng. Anda ada link tu. Siapa yang team boleh share link untuk masuk ke webinar tu, webinar solat. Semuanya ada lebih kurang 10 slot. 10 slot. Dan kita minta tim kita ambil daripada webinar solat yang pertama. Masa PKP dulu. Masukkan semua video-video dalam tu. Sebenarnya complete dah. Kita dah tak buat online pun tak apa dah. Sebab complete dah. Daripada webinar pertama solat, lepas tu kita ada buat webinar solat yang kedua. Bukan saya seorang saja. Saya adalah penceramah utama. Tapi kita ada ustaz-ustaz yang sangat hebat juga berkongsi tentang solat. So kalau anda masuk webinar ni, seminar online ni dalam grup tertutup ni, anda mungkin boleh dapat 20 siri berkaitan dengan solat. Memahami bacaan dalam setiap solat dan memahami pergerakan setiap solat dan hukum hakam, soal jawab tentang solat. Tentang bab solat sunat, tentang bab solat jamak, macam-macam. Ya, mata boleh jadi celik, hilang ngantuk bila sujud lama tu yang saya pernah buat. Nak join. Okey, Ustaz, bagi saya nak contoh, nak tulis. Allahu Akbar. Sebenarnya saya tak terfikir pun. Tetapi bila kita dah cerita-cerita ni, kita ada mula perasaan nak belajar lebih tentang solat. Nak mencintai solat. Subhanallah. Nombor telefonnya. Tapi Encik kena tukar, Encik. Sorry. Encik kena tukar ni. Phone. 0 0 1 1 56 86 5686 5057.
Jangan bertangguh ya. Nanti tiba-tiba tak jadi hubungi. Memang anda takkan rasa rugi sedikit pun bila anda dapat belajar ni. 981992. Okey. InsyaAllah. Ada yang tanya, Ustazah kena bayar ke webinar ni? Kalau dulu bernilai lebih kurang RM80. Pernah kita buat juga webinar soalan ni RM120. Tetapi kita bagi pada hari ini RM50 sahaja. Anda akan dapat lebih kurang 20 slot. Lebih kuranglah dalam 20 slot. Sebab yang kita buat hari tu dah banyak slot. Lebih kurang 20 siri. Dan kami keluarkan kos yang besar. Sebab ia menggambarkan pecamah-pecamah pendakwa yang pakar dalam bidangnya. Kemudian kita ada bagi banyak juga tools yang anda bila masuk grup ni anda akan dapat contohnya bacaan dalam solat dan makna setiap bacaan dalam solat anda dapat juga dalam grup webinar tu. Kan tadi kita mula belajar rasa nak memahami bacaan dalam solat, anda akan diberikan template bacaan dalam solat yang mudah, perkataan-perkataan yang mudah. Sebab kadang kita belajar bacaan dalam solat tapi bahasa tu payah sikit kita nak relate. Jadi saya selalu ingatkan kepada tim, saya harap tim dengar ni, semua tim dengar, tolonglah permudahkan ayat-ayat menggunakan bahasa Melayu yang mudah kita faham. Sebab kadang kalau ambil je dalam internet tanpa awak edit maksud bacaan setiap bacaan dalam solat, kadang ambil Indonesia kita pun susah nak faham ayat tu sikit. Okey, anda hubungi nombor ni. Kenapa Ustazah berbayar berkira-kira pasal ilmu? Tuan-puan sekalian, saya mengajar 3 tahun free, tak pernah charge apa-apa setiap pagi kuliah. Sama juga pergi kuliah-kuliah sana sini, semua kehadiran adalah percuma. Maksudnya, tetapi kami tetap perlu juga ada dana untuk kos operasi. Saya sendiri R&D, Research and Development, ada lebih kurang dalam 6 orang. Semua kita bayar gaji full time. R&D ni bantu untuk bahan-bahan ceramah, untuk bahan kuliah, untuk template-template, untuk webinar seperti ini. Kita ada kos operasi untuk sewa, api air dan sebagainya. Untuk R&D sahaja. So, daripada webinar seperti inilah kami dapat sedikit income. Jadi, kepada yang support, terima kasih banyak. Anda boleh hubungi nombor ni ataupun anda boleh tekan link yang disediakan di bio. IG dengan TikTok ada link di bio. Kemudian anda boleh juga hubungi nombor telefon ni untuk daftar. InsyaAllah. Webinar ni asalnya memang harga dia 80. Betul. Okey, sekarang saya nak kongsi sebab ada yang kata Ustazah, bila Ustazah nak share doa tu? Ada ramai yang tunggu lama dah. Doa supaya jadi bijak. Pendek je doanya. Doa untuk anak bijak. Untuk kita pun bijak. Kita sendiri pun kena bijak, tuan-puan sekalian. Mak-mak ni kalau tak bijak, asyik kena tipu, scammer lah. Asyik kena tipu dengan orang, dengan kawan. Asyik kena, apa lagi macam-macam lah kenanya. Okey, pendek saja. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Allah, encik-encik, saya nak Corporatcom pun datang juga tau. Corporatcom datang tak? Semua Corporatcom. Wajib. Allahumma. Tak apa encik, tak naik pun tak apa. Encik ke belakang je. Sebab kalau naik jadi susah sikit. Allahumma alimhu. Ada tak warna biru Allahumma alimhul hikmah. Allahumma alimhul hikmah. Apa maksud dia? Allahumma maksudnya ya Allah. Alimhu, ajarkanlah. Hu, padanya. Siapa yang kita niatkan? Anak kita ke? Suami kita ke? Nak suruh suami kita bijak sikit.
kan? Ya Allah, ajarkanlah padanya hikmah, kebijaksanaan. Hadis yang sahih ni, tuan-tuan sekalian, doa Nabi kepada Ibnu Abbas, kebijaksanaan. Ataupun kita boleh sebut kebijaksanaan tu memang dah perfect lah. Kalau nak doa untuk diri sendiri, kita tukar alim ni. Ya Allah, ajarkanlah aku. Ya Allah, ajarkanlah aku. Boleh nampak kan? Mungkin cik kena Okey, bukan. Tak payah tinggikan. Maksudnya, dongakkan sikit. Dah? Okey. Okey. Masya Allah. Doa ini Nabi SAW baca dalam keadaan Nabi peluk Ibnu Abbas. Tak peluk pun tak apa. Anak kita duduk kat asrama, duduk kat sekolah. Kita doa daripada jauh pun boleh. Allahumma, ya Allah, alimhu, ajarkanlah kepadanya. Ataupun berikanlah ilmu kepadanya. Ilmu apa? Ilmu kebijaksanaan. Ilmu, alim, ya Allah, berikanlah ilmu kepadanya. Alimhu, ataupun ajarkanlah padanya. Ataupun kunyakanlah kepadanya. Hu ni dia. Dia ni kita boleh niatkan siapa-siapa. Ataupun anak kat depan. Pun alimhu. Al-hikmah, kebijaksanaan. Kalau kita nak baca doa untuk diri kita, Allahumma alimnil hikmah. Ya Allah, ajarkan aku. Berikanlah aku ilmu kebijaksanaan. Kita pun nak kena bijak. Tuan-tuan sekalian, okey, sila. Saya tak tulis tajuk doa, tapi tuan-tuan tahulah doa ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Okey, faham? Dah snap kan? Okey. Tuan-puan, sahabat-sahabat, bijaksana ini kita takkan dapat daripada belajar, membaca hikmah ni. Tetapi ia adalah satu kurniaan daripada Allah. Ia adalah ilham daripada Allah. Dia dapat pimpinan daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab itu kita nak sangat hikmah. Bijaksana. Ya, ilmu, belajar semua tu membantu kita jadi bijaksana. Kalau pandai is pandai. Pandai buat karipap. Pandai lipat baju. Pandai masak nasi. Tetapi belum tentu dia bijak. Belum tentu bijak masak nasi. Ada orang, kepandaian dia, ada orang bila bijak, dia boleh buat dengan cara yang lebih cepat. Dia boleh buat dengan cara yang lebih kreatif. Dia boleh buat lebih lama nasi tu. Contoh. Bijak ini adalah sesuatu yang orang kata, dia tu bijak, gifted. Idea tu bijak. Macam tu kan. Kita tak sebut idea tu pandai. Kita sebut idea tu bijak lah. Dan biasanya bijak-bijak ni, bijak betul dia bertindak. Contoh kan. Bijak ni bukan dikaitkan dengan ilmu juga. Dia berkait juga dengan tindakan. Tindakan dia tu bijak. Kita tak pandai. Kita tak sebut tindakan dia tu pandai. Kita sebut tindakan dia tu bijak. Kita tak sebut keputusan dia pandai. Kita sebut keputusan dia tu bijak. Bila kita dengar ada satu perkataan yang luar biasa keluar dari mulut orang, kita tak sebut apa yang dikatakan itu pandai. Kita akan sebut apa yang dikatakan itu bijak. Sebab itu kebijaksanaan hikmah ni bukan semua orang ada. Tapi tak mustahil kita dapat. Kena minta dengan Allah. Allah ya Hakim. Allah ya Hakim. Allah ya Hakim. Iaitu Allah yang maha bijaksana. Kita minta dengan Allah, Allahumma alimnil hikmah. Ya Allah, berikan kepadaku kebijaksanaan. Bijak ni, dia boleh jadi bijak emosi, bijak mental, bijak fizikal, bijak rohani. Itu pun kalau nak tengahkan jadi panjang cerita. Saya, contoh ada staff yang jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya tahu dia tak sihat. Contohlah, ada ramai staff macam ni, tak sihat, orang muda. Dia kata, dah jumpa doktor. Doktor cakap apa? Doktor tanya saya, awak stres ya? Mungkin sebab awak stres punca awak jadi sakit. Lepas tu, saya pun terus cakap, saya dah faham dah tu maksudnya. Bukan semua ada ramai pekerja-pekerja muda sekarang, mudah sangat nak stres. Kerja, of course ada cabaran, ada dugaan, ada ujian. Of course ada masalah.
Memang itu pun tujuan kita jadi manusia untuk mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah. Tetapi kerana anak muda hari ini, kenapa mudah stres? Cepat stres. Padahal cabaran kerja tu, dia tak pergi level yang tinggi lagi, baru level bawah. Tapi stresnya tak padan dengan beban kerja tu. Tak padan dengan ujian rakan sekerja tu. Of course ada ujian rakan sekerja. Saya bila dengar, okey, hari ini mudah sangat kita nak diagnose anxiety, depression. Kadang doktor tak mengesahkan, kita diagnose diri kita sendiri. Mungkin kita tak bijak emosi. Tapi orang yang bijak emosi, tekanan-tekanan, dia sendiri boleh pujuk diri sendiri. Dia sendiri boleh, bukan nak kata absorb, dia boleh kalihkan. Dia tak perlu, dia ada kaedah dia untuk cepat move on. Emosi dia lepas dah terganggu, akal dia boleh fikir. Boleh buat perbandingan dengan orang lain. Dia besarkan kesyukuran dan lain-lain. Itu yang saya sebut. Kita kena ada intelijen emosi. Kebijaksanaan emosi. Kebijaksanaan sekian-sekian. Kita kena didik anak kita bijak emosi. Contoh, anak kita mengadu. Dia gaduh dengan kawan dia. Dan dia sedih. Kita boleh memilih, siapa tu teruknya. Geramnya. Dia buat macam tu lah. Ataupun, kita kata, rasa sedih kan? Ya, sedih Umi, sedih. Kenapa dia cakap macam tu? Sekarang, cuba fikir. Boleh jadi, dia pun selalu direndah-rendahkan dalam keluarga dia. Mulut dia, Umi, jahat lah. Dia sebut macam ni. Boleh jadi, dia kat rumah pun, dia pun dikata perkataan kesat. Ataupun, Umi pun tak tahu masalah dia apa. Jadi, kita maafkan. Maafkan apa dia cakap. Sebenarnya, dia ada masalah tu. Sebab tu, dia keji macam tu. Jadi, kesian kat dia. Kita ubah emosi anak daripada marah kawan yang pelik, yang body shaming, yang cakap hitam, yang cakap kamu sekian-sekian. Kamu maafkan dia. Dia mesti, kalau hati dia cukup kasih sayang, kalau dia ni, dia takkan cakap benda-benda macam tu. Jadi kena kesian pada dia. Kena kesian. Mungkin dia ada tekanan. Jadi pada emosi marah, geram, tukar kepada emosi belah kasihan. Bila pergi kepada emosi belah kasihan, itu nama Allah Ar-Ra'uf, Allah yang Maha Belah Kasihan. Kita tanam kebijaksanaan emosi empati dalam hati anak kita. Ataupun simpati. Tak mampu empati, simpati. Jadi, bila dia menghadapi ujian, orang bermasalah keliling, dia terus tukar, dia ni mungkin ada masalah keluarga ni. Dia ada tekanan ni sebab tu dia jadi macam ni. Dia ni sekian-sekian-sekian. Jadi mudah sikit kita nak deal dengan orang. Mudah sikit. Tuan-puan sekalian, bukan saya nak bagi saya contoh terbaik, tak? Kalau saya scroll FB tu, saya baca je orang kutuk, orang maki saya, orang fitnah. Benda yang saya tak buat, fitnah. Sampai buat aduan. Sampai saya kena panggil ke penguasa. Fitnah. Namun Alhamdulillah sampai hari ni, saya tak terfikir pun nak print screen kata-kata hina keji saya tu. Lepas tu share dekat Facebook ke page ke. Memang ada orang kata, Ustazah, sebab Ustazah tak pernah ajar. Ustazah tak pernah tunjuk ketegasan. Ustazah tak pernah lawan balik. Sebab itu orang terbuka je nak caci maki, nak fitnah Ustazah. Nak buruk-burukkan Ustazah. Cut video pendek. Lepas tu dia orang hina Ustazah beramai-ramai kat situ. So Ustazah tak pernah tegur. Ustazah tak pernah macam nak saman ke. Saya akan jawab macam ni, tuan-puan sekalian. Bukan saya tak berani. Saya boleh berhadapan. Saya boleh pergi jumpa depan. Bukan saya nak kata saya berani, saya bagus apa. Tapi suami saya tahu. Saya boleh tulis je. Saya boleh je print screen. Lepas tu follower pun akan pergi hentam juga orang sana. Lepas tu lawan. Tapi saya pegang kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia salah. Sebab ada orang hari ni memang salah pun, tapi dia tetap nak berdebat. Betul tak? Dia memang salah, tapi dia tetap nak berdebat. Dia susah nak ngaku salah. Dan dia ada ego dia. So, Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia salah, maka Allah binakan dia syurga di pinggir. Maksudnya syurga tahap biasa. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan, pergaduhan, dalam keadaan dia benar, Allah akan bina baginya istana di syurga yang tertinggi. Saya selalu kata saya nak dapat yang tu. Saya nak dapat syurga yang tinggi. Saya nak dapat yang tu. Sakit, perit, pedih.
Kalau kita tengok kata-kata orang fitnah, orang disebarkan. Tapi aku tidak mahu berdebat, tak mahu bertelagah, tak mahu ni. Kerana Nabi sebut, siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar. Hari ini kalau kita nak katalah, kalau saya cakap okey, bila saya buat macam ni kepada seorang yang terbuka cut video saya cara salah dan dia ajak follower dia maki hamun saya, benci, cakap saya ajaran sesat, saya ni Qadariyah lah, saya ni Jabariyah lah, apa-apa tuduhan dari sudut akidah saya bahkan. Lepas tu kan saya baca, saya kata dahsyatnya tuduhan orang ni. Tuan-puan sekalian, bayangkan kalau saya menang pun dalam perdebatan tu sampai orang tu minta maaf, adakah berhenti? Tak berhenti. Orang begini ada, seorang yang kita senyapkan, diamkan, sampai tak berani dah usik kita, akan ada ribuan lagi yang begitu. Akan ada ratusan lagi. Ada jutaan lagi haters. So, saya sibuk berbuat. Saya sibuk untuk melakukan banyak benda. Ada banyak projek yang sedang disiapkan. Ada banyak usaha yang sedang dibuat. Jadi, saya tak sempat nak melayan lalang-lalang ataupun kita panggil apa? Bukan rumput yang melekat-lekat tu, kemuncup yang nak hinggap. Jadi kemuncup tu memang buatkan kita sakit. Bila banyak sangat kemuncup tu, rasa jugalah sakit tu. Tapi kita ambil je pisau, kita kikis, kita buang-buang, antak kau lah nak jadi apa macam tu. Sakit bila dibaling batu. Tetapi sebab tengok jalan depan tu besar lagi, so berdarah tu okey je lah, luka sikit tu okey je lah. Bukan kita lumpuh pun, kena batu, luka tu masih boleh berjalan, so jalan. Tetapi jangan kita rasa kita betul semua. Kita mesti kena perbaiki, kita mesti kena buat sehabis baik, kita mesti tetap terus berusaha untuk perbaiki kesilapan, tinggalkan dan buat yang lebih baik. Jadi tuan-puan sekalian, yang saya sebutkan adalah hikmah. Ini doa Nabi yang Nabi baca sendiri kepada Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas menjadi bijak yang luar biasa, menjadi rujukan para sahabat yang lama. Dan Ibnu Abbas pernah hadir kepada satu pertemuan. Satu perhimpunan Ibnu Abbas ni, Sayyidina Umar masa tu jadi khalifah. Sayyidina Umar jemput Ibnu Abbas sama. Masa tu Ibnu Abbas umur lebih kurang 17 tahun. Baru je tingkatan 5. 17 tahun. Tapi perjumpaan tu, ada kalangan veteran umur 40, 50. Perbincangan isu yang besar tentang pemerintahan, tentang perjuangan. Ini masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Bila diorang nampak Sayyidina Ibnu Abbas hadir sama. So Ibnu Abbas ni kita tahu dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Anak kepada dia Abdullah bin Abbas nama dia. Abbas tu bapa saudara Nabi. Adik kepada ayah Nabi. So masa tu sahabat-sahabat lain kata, wahai Umar, kenapa kamu bawa budak? Kenapa kamu bawa budak? Dalam pertemuan kita yang nak bincang hal negara ni. Nak bincang pasal dunia Islam ni. Nak bincang pasal sekian-sekian ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Sayyidina Umar test. Sayyidina Umar test. Test apa? Sayyidina Umar tanya soalan ni. Ini ada riwayat yang sahih tentang cerita ni. Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu tahu tentang surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath? Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua sahabat yang hadir memberitahu apa yang mereka tahu tentang ayat itu, sebab nuzul ayat itu, apa syarah ayat itu, apa tafsiran ayat itu. Masing-masing sahabat pun jawab. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada Ibnu Abbas yang umur baru 17 tahun. Wahai Abbas, apa yang kamu tahu tentang ayat ini? Apa tafsiran menurutmu tentang ayat ini? Ibnu Abbas jawab, semua berbeza dengan apa yang disebut oleh para sahabat yang veteran tadi tu, yang bijak-bijak, yang ada jawatan-jawatan tinggi tu, yang pemimpin-pemimpin perang tu, yang memang orang-orang yang terpilih untuk hadir dalam mesyuarat peringkat negara. Jawapan Ibnu Abbas tidak sama dengan semua jawapan. Saya tahu jawapan Ibnu Abbas apa, tapi kalau saya cerita jadi panjang, saya ada mesyuarat dan saya perlu bergegas pula ke Kajang. Nanti kita sambung. Jawapan pada sahabat lain, jawapan Ibnu Abbas, kedua-dua jawapan saya tahu. Saya seronok baca cerita saya Ibnu Abbas tu, saya hafal. Ibnu Abbas jawab, Sayyidina Umar kata, apa yang Ibnu Abbas cakap itu adalah yang tepat, yang benar. Kerana itu juga yang aku tahu. Itu juga yang aku fahami.
Sebab itu kalau tuan-puan tengok, baca kitab tafsir, tafsir Al-Azhar ke, tafsir Ibn Katsir ke, tafsir apa? Tafsir Qurtubi ke, Fizilal Quran ke, tafsir-tafsir muktabar ni, ada banyak lagi tafsir. Anda akan dapati kebanyakan tafsir menukilkan menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas. Walaupun dia masih kecil, dia yang selalu sediakan bekas wuduk untuk Nabi, mengikut sunnah Nabi, dan dia bayangkan maksudnya masa umur Nabi 50 tahun, dia baru lahir. Jarak dengan Nabi 50 tahun. Jadi masa hijrah, dia sempat dengan Nabi, dan ketika Nabi wafat, umur dia baru 13. Bayangkan. Maksudnya walaupun dia kecil, tetapi didoakan oleh Nabi dengan doa ini, Allahumma alimhu hikmah. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas kebijaksanaan. So dia menjadi rujukan para sahabat. Dia menjadi rujukan kepada ilmuwan-ilmuwan pada zaman tersebut. Jadi bijak ni tak tunggu ada degree, tak tunggu ada master, tak tunggu ada PhD. Kadang orang ada PhD, dia pandai, tapi bila cakap tak bijak. Minta maaf ya. Bila buat keputusan tak bijak. Bila dia berhadapan, dia tak bijak. Maksudnya bila menyampaikan pun tak bijak, tapi ilmu dia banyak. Kita tak boleh nak ilmu dia banyak, tapi dia tak bijak dalam menyampaikan. Tak sesuai dengan audien, dia tak dapat nak pilih perkataan yang tepat untuk orang mudah faham. Faham kan? Ada orang ada PhD business, tapi bila buat business dia fail. Dia tak bijak buat business, tapi dia pandai ilmu business. So pandai dan bijak is berbeza. Boleh terima? Minta maaf hari ni kita tak sempat juga sambung kisah ataupun cerita cerita Imam Nawawi. So esok Riyadhus Salihin insya-Allah kita akan sambung. Kita sebelum start Riyadhus Salihin kita baca kisah Imam Nawawi, dan minggu depan kita akan mula dengan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, semoga bermanfaat perkongsian hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, ada apa-apa pengumuman ke tadi? Ya. Jangan lupa masuk webinar, supportlah kami. Boleh lagi? Dia boleh terima lagi? Rasa dah tutup dah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Ambil lagi nombor telefon tu. Sorry. Jangan lupa ada webinar istimewa berkaitan dengan solat, bagaimana untuk dapat khusyuk solat, ketenangan dalam solat, keajaiban-keajaiban solat, bagaimana melalui solat kita dapat jalan keluar. Kejap. Sabar. Bagaimana melalui solat kita boleh jalan keluar. Bagaimana kita dapat terapi jiwa, terapi akal fikiran kita melalui solat. Bagaimana solat boleh membentuk peribadi. Bagaimana solat boleh membentuk karakter yang hebat. Bagaimana kita dapat jalan keluar daripada solat. Macam mana nak dapat solat khusyuk, solat tenang. Semua ada dalam webinar solat yang menghimpunkan lebih daripada 20 siri tentang solat. Semua boleh join. Orang Singapura semua boleh join. Anda akan diberikan link untuk akses kepada perkongsian. Kalau ikut nilai tuan-puan sekalian, untuk 2 siri RM50, tapi kita gabungkan semua 20 siri, kita bagi dengan nilai RM50 sahaja. Tapi ilmu yang sangat mahal, ilmu yang berkaitan dengan solat. Itulah ilmu yang paling mahal lah antara yang kita buat sehari-hari. Jadi terima kasih siapa yang rasa murah sangat Ustazah RM50. Memang bila orang dah masuk, kebanyakan akan kata murah sangat Ustazah. Sebab tuan-puan boleh nampak cara saya ceramah macam mana kan? Beria-ria, bersungguh-sungguh. Sebab itu saya cakap bab azan saja 2 jam. Azan saja 2 jam. Bab wuduk saja 2 jam. Kalau fikir, kenapa panjang sangat sampai wuduk 2 jam? Saya akan detailkan bab wuduk dari sudut sains, dari sudut semua. Dan setiap anggota wuduk, doa-doa untuk anggota wuduk. Ada banyak benda dan anda takkan boring insya-Allah. Jadi, begitulah ceritanya. Pasal berdiri saja berapa lama, pasal rukuk saja berapa lama, pasal sujud saja berapa lama. Kita cuba rangkumkan semua ilmu. Jadi anda akan rasa RM50 itu sangat murah. So kepada siapa yang nak menyumbang lebih, dialu-alukan. Syukur Alhamdulillah.
Walaupun yuran tu 50, dia masuk seorang je tapi dia bayar untuk 10 orang. Jadi dia bayar 500 jadi kami syukur, kami terima kasih sebab kami akan manfaatkan, bukan pergi berjoli, berseronok sakan apa. Itulah untuk kos operasi kami. Jadi anda masuk, anda menyumbang sama. Terima kasih, sayang semua.